Terima kasih Tan Sri Speaker. Sorong papan, tarik papan. Soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Teras 2 dalam 7 teras utama KPM telah memberi penekanan kepada aspek kerama insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. KPM sentiasa berusaha ke arah menyemai budaya perdebatan yang matang dan sihat dalam kalangan murid dalam usaha melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Budaya ini diterapkan melalui aktiviti co-curriculum dengan penganjuran pelbagai pertandingan, program yang berunsurkan perdebatan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Aktiviti co-curriculum ini seperti ini dilaksanakan bagi menggalakkan kemahiran berdebat secara sihat dalam kalangan murid berkaitan pelbagai bidang termasuk kesedaran politik, advokasi polisi dan kecerdikan watan. Murid diberikan peluang dan galakan menyertai program co-curriculum bahasa yang dilaksanakan oleh KPM pada setiap tahun seperti pertandingan bahas bahasa Melayu ala Parlimen, pertandingan pidato, pertandingan syarahan, pertandingan bicara berirama, pertandingan choral speaking, pertandingan bahas Piala Perdana Menteri antara sekolah berasrama penuh dan melaksanakan Speakers Corner. Program berkenaan diadakan pada pelbagai peringkat daripada sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan yang melibatkan sekolah rendah, menengah dan lepasan menengah bagi memberi peluang sama rata kepada semua murid daripada pelbagai latar belakang. Untuk maklumat ahli yang berhormat, keseluruhan program ini dilaksanakan di bawah dasar mempertabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris MBMMBI sebagai salah satu aktiviti sokongan akademik. Usaha KPM dalam menyemai bahas budaya perdebatan yang matang dan sihat dalam kalangan murid sekolah juga tidak terbatas kepada pelaksanaan melalui aktiviti co-curriculum sahaja, namun telah dilaksanakan melalui mata pelajaran sejarah pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Kurikulum sejarah memberi fokus kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan pendidikan politik melalui beberapa tajuk secara kronologi. Ini bertujuan untuk membina karakter yang positif supaya murid boleh berfikir dan bertindak bijak dalam mentafsir sesuatu isu dan peristiwa serta membuat keputusan yang rasional. Sekian, terima kasih. Saya nyebut bacok. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang sangat komprehensif. Saya cuba recall lah, memang soalan ini dihantar apabila ada sahabat dalam bidang pendidikan juga yang berhasrat untuk melihat kalau boleh biar Menteri juga boleh bersedia untuk berdebat di peringkat nasional tentang dasar dan juga ada 7 pendidikan negara. Tapi beliau telah menolak, tidak mengapalah. Tan Sri Speaker, saya kira kita semua boleh bersetuju bahawa pentingnya budaya debat ni secara lebih di peringkat sekolah, bermula daripada sekolah rendah lagi, bukan sekadar sekolah menengah dan juga IPT. Dan ini penting untuk menajamkan akal, menajamkan fikiran dan mencari maklumat yang sahih dan solusi yang terbaik. Soalan saya, apakah perancangan di pihak kementerian supaya digabungkan aspek kemahiran public speaking ni, pengucapan awam ini dan juga pendidikan politik secara lebih tersusun. Sekarang ini nampaknya yang tertentu sahaja yang terlibat dalam program-program sebegini, bukannya dibudayakan secara lebih meluas dalam konteks silibus pendidikan ataupun program co-curriculum yang lebih meluas. Dan soalan sampinganlah, adakah kementerian juga bersedia untuk mewujudkan pertandingan debat ataupun kelab debat dalam kalangan guru-guru sekolah pula, bukan untuk bincang bab politik tapi tentang dasar dan juga hala 7 pendidikan negara. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Sebab dalam di banyak-banyak program di co-curriculum seperti choral speaking dan maybe public speaking, yang juga kemahiran public speaking, kita akan, bukan semua anak murid adalah baik dalam public speaking, tapi kita boleh mendedahkan mereka kepada environment bagaimana mengatasi bila mereka naik pentas. Yang ini kita memang di semua sekolah kita ada speakers corner. Di semua sekolah kita ada speakers corner di mana anak-anak murid kita akan boleh ada peluang untuk
berucap. Walau bagaimanapun, pertandingan bahas guru Piala KPPM kita ada laksanakan oleh BPSH dan juga saya ucapkan terima kasih kepada cadangan. Kita akan meneliti dengan terperinci atas cadangan yang dikemukakan oleh YB dan juga kita akan memperhalusi di peringkat KPM bagaimana untuk mempertabatkan pendidikan negara berselaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Saya jemput Pulai. Terima kasih Tuan Ahli Ketua. Sebenarnya kalau kita lihat secara sejarahnya, perdebatan di sekolah ni sebenarnya daripada sejak dulu lagi telah ada. So sebahagian kita mungkin adalah sebahagian debater di peringkat sekolah dahulu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi kepahaman politik ini ataupun pendidikan politik ni di kalangan anak muda ataupun hasil daripada sekolah ni ya, agak membimbangkan sebab mereka terpengaruh dengan sentimen perkauman yang sempit ya, terpengaruh dengan TikTok dan sebagainya, sangat mudah mempercayai sesuatu perkara itu seolah-olahnya pendidikan politik itu tidak berjaya dilaksanakan di peringkat sekolah ini. Saya mencadangkan, saya melihat ada beberapa sekolah yang telah melaksanakan proses ini, iaitu mereka melaksanakan pendemokrasian di peringkat sekolah ini, melantik pimpinan-pimpinan peringkat sekolah ini melalui pemilihan, ada pilihan raya peringkat sekolah dan sebagainya untuk mereka lebih matang dari segi politik ini. Mereka telah dididik dengan demokrasi ini daripada peringkat sekolah lagi. Apa pandangan Timbalan Menteri? Terima kasih Tan Sri Ahli Petua dan juga ahli yang berhormat. Bertentang dengan kita nak utamakan dari segi demokrasi, yes, itu satu cadangan yang baik, tapi yang utama kita nak semaikan rukun negara. I think yang utama itu rukun negara yang itu memang adalah amat penting. Okay, bagi kita kurikulum mata pelajaran sejarah dan pendidikan sivik adalah kita memang sudah memberi fokus kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai tentang sejarah, pengumbalan, matlamat dan prinsip rukun negara. Memang banyak unsur luar seperti TikTok, seperti Facebook, yang lain-lain. Jadi ini mungkin kita akan berharap anak-anak murid kita boleh lebih berfikiran, lebih expose kepada unsur-unsur ini, tetapi mereka boleh berfikiran dengan lebih matang. Dari segi demokrasi juga, KPM akan bekerjasama atau memang kita bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya melalui Akademi Pilihan Raya untuk mengadakan simulasi pilihan raya dalam pemilihan kepimpinan murid. Kita sudah lakukan ini di lebih kurang 2,000 buah sekolah. Jadi kita akan teruskan. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Sim Zibzin, Bayan Baru. Terima kasih.